Isu yang cuba saya angkat hari ini adalah mengapa orang Melayu begitu bodoh dipergunakan akaun bank mereka oleh Along dan peminjam tidak wujud menjadi bangsa keledai akaun. Kenapa? Hari ini kita nak rungkaikan tentang isu ini. Ramai orang Melayu kita yang jadi mangsa menjadi keledai akaun. Okey. Saya adalah aktivis yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia, tetapi bukan seorang hero. Tidak perlu publicity, tidak perlu glamour, tidak perlu pingat, tetapi berminat membantu rakyat Malaysia yang ditipu, ditindas, dibuli. Maknanya saya akan cuba perjuangkan hak rakyat Malaysia. Saya bantu sekadar yang saya mampulah, tulang empat kerat saya. Mereka hanya kata, ramai orang kata sedekah ni adalah kena duit. Tetapi sedekah cara saya adalah dengan tenaga, masa, buah fikiran saya, berikan kepada rakyat Malaysia. Jangan kita sempitkan pemikiran kita bila kita bagi sedekah duit semata-mata. Betul kan kita punya halal tuju ke mana yang dikatakan sedekah. Alright, sebab jihad saya ni saya tidak mengenakan bayaran dan saya bantu dengan percuma. Inilah yang dikatakan jihad yang saya bantu rakyat Malaysia. Saya tak kira bangsa, tak kira agama, asalnya dia rakyat Malaysia, saya akan bantu. Isu yang cuba saya angkat malangnya tidak mendapat perhatian oleh rakyat Malaysia, tetapi mereka lebih suka cerita yang sensasi untuk mereka mengecam, maki hamun, menghukum, tidak kepada ilmu kepengunaan dan hak mereka sebagai rakyat Malaysia. Di sini saya menyeru kepada rakyat Malaysia, jangan buat pinjaman di mana-mana syarikat pinjaman peribadi melalui media sosial, seperti Facebook. Yang saya tahu popularnya di Facebook lah, ataupun Google. Sebab saya berpendapat bukannya di alam maya, tetapi realiti, bukan fantasi. Yang ini yang banyak berlaku penipuan yang rakyat Malaysia terkena. Kalau kita nak pinjam duit, kenapa kita kena perlu bayar caj perkhidmatan yang bukan-bukan yang dikenakan oleh pemberi pinjam sebelum pinjaman diluluskan? Ini yang saya tak belik, kenapa kita boleh ikut apa arahan dia. Ini adalah taktik licik yang sebenarnya dia nak menipu peminjam, tapi peminjam ni tak cerdik. Kenapa peminjam tak sedar bahawa diri mereka ni nak kena tipu? Sebab itu saya kata Allah beri kita akal, kita berfikir, gunakan akal kita supaya tahu adakah orang ini cuba nak menipu kita. Tapi kadang-kadang saya rasa sedih, tang tu dia tak boleh nak fikir. Acap kali yang berlaku, pengguna peminjam ni dia akan bagi ID bank dia dengan password dia mengikut apa arahan yang dibuat oleh pemberi pinjam ni. Saya nak showkan lagi sini, bila kita nak buat pinjaman, jangan kita bagi ID pengguna iaitu username perbankan internet kita tu dengan password. Kenapa kita perlu bagi pada orang yang kita nak pinjam duit? Dia bagi alasan sebab nak ambil duit senang apa. Itu semuanya adalah trik yang cuba untuk kenalkan kita. So sedikit-sedikit macam ni, dia gunakan akaun peminjam ni, dia akan buat aktiviti haram. Yang kita katakan yang diperkatakan sekarang ni adalah keledai akaun. Dia gunakan akaun kita untuk menipu orang lain, antaranya Along dan pinjaman tidak wujud. Ini yang banyak yang berlaku. Kenapa dan mengapa orang Melayu ni mudah ditipu menjadi keledai akaun secara tidak sedar atau sedar? Yang sedar ni, yang saya buat kajian saya, yang saya banyak bantu orang ni, sebenarnya mereka ni telah buat permohonan pinjaman peribadi, tapi bila diminta ID pengguna ataupun username,
kata laluan pembangkang internet tu dia bagi dekat si penipu ni. Apabila malangnya, apabila diminta buat bayaran charge tu, charge perkhidmatan, macamnya contoh kononnya nak mati stamp lah, apalah, insurans lah, apa sebagainya, sebelum mendapat kelulusan pinjaman ni dia kena bayar semua tu. Tu saya rasa tak perlulah. Kalau dah kena, bila nak buat pinjaman kena bayar, minta tolonglah rakyat Malaysia, tak payah teruskan pinjaman tu, tak payah, cerdik sikit. Saya tak faham kenapa boleh kena tipu. Mereka ni batalkan niat bila ada charge tersebut, dan dia lupa yang dia dah bagi username dengan password yang perbankan internet yang dia mohon sebelum ni. Dia tak tahu, dia ingat tak ada apa-apa lah, dia buat tak tahu je lah kan. Kebiasaannya akaun-akaun ni akaun yang baru lah, yang disuruh oleh pemberi pinjam ni, suruh buka akaun. Ini yang banyak berlaku, yang saya dapat aduan, yang saya ada selesaikan sikit. Satu kes ni didakwa sebanyak 13 laporan polis terhadap pemilik akaun. Si penipu telah menggunakan akaun mangsa ataupun pinjaman yang tidak wujud. Sekarang ni dia kena dakwa di mahkamah dan terpaksa menghadap 13 laporan polis. Ini yang berlaku. Okey, di antara orang Melayu ni ada juga yang nak ambil mudah. Mereka untuk mendapat keuntungan, nak kerja senang, dijanjikan komisen, memberikan akaun bank mereka ini yang tidak aktif kepada si penipu ni. Penipu ni akan menjalankan aktiviti haram seperti alung yang saya katakan awalkan tadi, dan juga pinjaman tidak wujud. Sekiranya mangsa yang kena tipu ni buat laporan polis, yang biasanya kena tangkap adalah pemilik akaun, bukannya si penipu. Jelas so ini yang banyak berlaku. Bila dia buat pinjaman tidak wujud, yang kena tangkap, yang kena tuduh di mahkamah adalah pemilik akaun, bukan orang yang menipu. Orang menipu dia tak pakai akaun dia. Cuma saya boleh draftkan, sudah hantar balik, saya betulkan balik draft laporan polis tu, dia boleh pergi balai, bagi je dekat polis yang ada di kaunter tu. Banyaknya yang laporan ini buat tu selalunya tak lekat. Tak lekat. Sebab apa? Akaun hak orang lain, penipu tu orang lain. Tapi digunakan akaun tu untuk kepentingan yang si penipu ni. Okey, risiko kepada peminjam yang meminjam kepada syarikat atau mana-mana individu yang tidak mempunyai lesen boleh didakwa sebenarnya. Kita ni tak tahu, kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh. Jangan pinjam pada orang yang tak ada lesen. Pastikan dia ada lesen, baru kita pinjam. Jangan kita terdesak, tiba-tiba kita nak tolong, nak buat pinjaman, bila kita pula yang salah, kita pula kena tangkap. Okey? Dari segi laporan polis yang saya buat ni, yang saya tengok dari segi draft saya buat semua ni, saya tengok 99% adalah akaun orang Melayu, bukan akaun si penipu. Ini yang jadi isunya sekarang. Kenapa orang yang buat jenayah tu tak ditangkap, tetapi orang yang di keldai akaun ditangkap? Sebab apa? Ini disebabkan bila menipu masuk duit dalam akaun keldai, polis akan tangkap akaun keldai dan dakwa dia di mahkamah. So saya harap bila kita nak buat pinjaman, yang pertama kita pastikan syarikat itu adalah syarikat yang sah, yang berdaftar dengan SSM. Yang kedua, dia mempunyai lesen ke tidak. Kalau dia tak punya lesen, bagi saya abaikan. Yang ketiga, kalau dia minta je awal-awal dah minta bayaran, abaikan. Kalau dia minta nombor akaun, dia minta password, minta kad, abaikan. Jangan kita terdesak sampaikan kita merana seumur hidup. So datang pada saya, mengadu pada saya, tak boleh buat apa. Hanya saya mampu untuk bantu buat draft report. Tetapi saya boleh yakinkan hampa semua bahawa hanya boleh buat report polis saja. Apa pun tak ada apa, duit tak dapat balik, elek pocik. Setakat itu saja perkongsian saya hari ini. Persoalannya sekarang, kenapa orang Melayu mudah ditipu, suka ditipu? Kalau kena tipu tu mesti orang Melayu. Melayu dan kena tipu berbesar tiada.